Okey, kita tengok gambar ni. Okey, kita tengok wanita tu sebut subhanallah, subhanallah. Okey, dia sebut dalam hati dia tu. Dia sebut dalam hati dia. Dia duduk seorang sebut subhanallah dalam hati. Allah Ta'ala dengar ke tak? Jadi Dengar. gambar ni nak royak kepada kita bahawa Allah Ta'ala ni maha mendengar. Sama. Sama tu maksudnya Allah Ta'ala maha mendengar. Walaupun kita berzikir dalam hati, Allah Ta'ala dengar apa yang kita zikir hati tu. Segala perkataan kita, tak kira lah yang zahir, kita sebut dengan mulut. Ataupun kita sebut dalam hati kita. Maka semuanya adalah Allah ni sama. Mendengar. Allah Ta'ala dengar. Kemudian tengok gambar tepi. Marilah kita baca surah Al-Baqarah bersama-sama. Ini tak apalah. Baca secara ramai-ramai. Allah Ta'ala mendengar. Kita mesti yakinlah bahawa segala perbuatan kita, apa yang kita sebut, tak kira lah dalam hati ke, dengan mulut ke. Kadang-kadang lah ni zaman sekarang ni sebut dengan tangan. Sebut dengan tangan. Kecek dengan tangan. Kecek dengan tangan. Dia naik. Semuanya Allah Ta'ala dengar. Dah. Kita tengok gambar terus ni. Dalam buku teks awal. Tu ada dua orang. Kemudian seorang depan dua orang tu duduk agama tu. Orang panggil buat topak. Tahu duduk buat topak? Mengumpak. Mengata pada rakyat dia. Dengan kawan dia tu. Dengan kawan yang bahan dia tu. Macam-macam. Macam di sekolah lah. Kadang-kadang gaduh apa? Sebab apa Ustaz? Sebab apa gaduh dia malas sayang dengan kita? Ada juga pasien tu. Ni hok pasien ngumpak. Orang Ta'ala dengar ke tak? Orang Ta'ala dengar. Jadi kalau kita tahu bahawa kalaulah kita meyakini bahawa Allah Ta'ala maha mendengar, maka tak peluang untuk kita mengumpat orang lain. Kita yakin Allah Ta'ala dengar. Kita mengumpat walaupun orang itu tak dengar, tapi Allah Ta'ala ni maha mendengar. Okay, kita tengok gambar setunya. Pukul 5 pagi. Bangun 5 pagi. Saya tahajud. Selepas kita saya, malam ni kita bangun semaya tahajud. Kemudian bangun semaya sunat witir. Kalau tak buat lagi sebelum tidur. Buat semaya sunat witir ni. Besar pahala. Kita juga semaya sunat tahajud. Besar pahala bangun tengah malam. Selepas kita solat, kita berdoa. Secara senyap-senyap, secara perlahan. Ya Allah, ampunkan segala dosa. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar. Kita yakin bahawa Allah Ta'ala maha mendengar kita doa-doa kita ni. Jadi apabila kita yakin bahawa Allah Ta'ala maha mendengar, kita pun rajinlah berdoa. Berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita yakin bahawa Allah ni antara sifat yang wajib bagi Allah ialah sama'. Iaitu maha mendengar. Okey, kemudian nilai yang dapat kita ambil daripada gambar ni apa dia? Iaitu mengamalkan zikir dalam kehidupan. Jadi kita ni kena banyak berzikir. Kalau setiap saat kita berzikir kepada Allah. Kemudian pinjang yang awak tidak tidak kata zikir ni mesti cukup. Subhanallah, subhanallah, Allahu akbar. Pentingnya gitu. Zikir ni kita berjalan, kita boleh berzikir. Berzikir dengan maksud kita ingat kepada Allah Ta'ala. Tu maksud zikir. Ya, ada zikir dengan mulut, ada zikir dengan hati kita. Kita ingat kepada Allah Ta'ala. Itu maksud zikir. Mengamalkan zikir dalam kehidupan. Orang yang rapat dengan Allah Ta'ala, orang yang mengenal Allah Ta'ala, mereka ni sentiasa berzikir kepada Allah Ta'ala. Walaupun di mana berada. Ingat kepada Allah. Itu zikir dengan maksud ingat. Okey, boleh. Kemudian seterusnya, muka surat sebelah. Muka surat sebelah, 970. Okey, dalam buku teks tu, dia bagi dalam bentuk perbualan. Dalam bentuk dialog. Jadi awak kena cari sendirilah pengertian sama. Dia ada pengertian sama tu. Jadi dalam nota ni tak ambil terus dah. Tak ambil terus pengertian sama. Okey, sama maksudnya Allah bersifat sama bermaksud Allah maha mendengar setiap sesuatu
sama ada bunyi yang kuat atau yang sangat perlahan. Hak warna merah tu. Hak warna merah tu pengertian ataupun maksud sama. Jadi kalau ada soalan apakah maksud pengertian, apakah maksud sama ataupun apakah pengertian sama, apakah yang diartikan dengan sama, maka awak kena jawablah. Maksudnya ialah Allah Maha mendengar setiap sesuatu. Paling kurang. Nak comel lagi sama. Sama ada bunyi yang kuat atau yang sangat perlahan. Jadi kita mesti bahawa Allah Ta'ala Maha mendengar setiap sesuatu, tak kira lah bunyi tu bunyi yang kuat ataupun bunyi yang perlahan. Seperti bisikan hati manusia. Bahkan dalam hati pun Allah Ta'ala Maha mendengar juga. Nampak tu. Allah Ta'ala Maha mendengar. Tu kita yakin. Tu pengertian dia. Kemudian di bawah tu dia ada sebut. Pendengaran Allah berbeza daripada pendengaran makhluknya. Makhluk Allah. Kerana Allah tidak memerlukan deria pendengaran. Dan pendengaran Allah tidak terbatas. Allah Ta'ala Maha mendengar. Kita mendengar juga. Tapi Allah Ta'ala mendengar ni, pendengaran Allah ni berbeza. Tidak sama dengan pendengaran kita makhluk. Nampak? Yang mana Allah Ta'ala tidak memerlukan deria pendengaran. Kita manusia ni, kalau nak dengar, kena ada telinga. Kiri kanan kena ada telinga nak dengar. Allah Ta'ala memerlukan telinga ke? Memerlukan alat ke? Tak. Lepas tu Allah Ta'ala mendengar kan? Allah Ta'ala mendengar dengan zat dia lah. Dengan zat kan? Oh, tu kita serah kepada Allah Ta'ala. Jangan kita fikir, gua ni Allah Ta'ala mendengar ni. Allah Ta'ala ada telinga ke? Telinga Allah Ta'ala ni gua ni. Nampak tak? Okey, ada hak tak boleh masuk lagi ke? Start with sekali lagi. Link dia. Okay, terang masuk lagi. Hak tak boleh masuk tu terang lagi. Okey, boleh. Alhamdulillah, boleh. Baru masuk tu, nama di bahagian chatting tu dah. Bahagian chat tu. Untuk Ustaz cek kehadiran lah. Lepas ni. Selesai kelas kita ni. Ustaz akan cek. Sesuatu nama kehadiran kita. Dan laporan kehadiran ni Ustaz kena atas setiap hari dah. Jadi awak kena kehadiran tu Ustaz akan atas sebelum pukul 9 lah. Tu yang diminta oleh PPD GPL. Hantar laporan tu sebelum 6. Okey, kita pergi lagi. Itu pengertian sama. Kemudian hukum beriman dengan sifat sama Allah. Apakah hukum dia? Hukum kita beriman. Nak ke, wajib ke, makruh ke, harus ke. Jadi hukum dia, kita wajib. Hukum dia wajib lah. Sebab bagi akidah ni kita wajib beriman dengan sifat sama Allah. Allah yang Maha mendengar akan setiap sesuatu dengan sentiasa berhati-hati pada setiap pertuturan dan bisikan hati kita. Jadi dari hukumnya kita wajib beriman. Lepas tu cara kita beriman itu kan? Iaitu kita sentiasa berhati-hati pada setiap pertuturan dan bisikan hati kita. Itu ciri-ciri orang yang beriman dengan sifat sama Allah. Kalau kita beriman itu dengan cara kita berhati-hati. Kita kecek tu kita berhati-hati. Nak kecek dengan orang, nak kecek dengan manusia. Kita berhati-hati. Nak sebut dengan perkataan kita ni. Kita berhati-hati. Bila bahagia dalam hati kita pun, kita berhati-hati. Kita nak mikir tu. Jangan kita mikir kok si kok dah. Kadang-kadang ada manusia dia ngata orang lain. Yang ngata dalam hati. Bahasa dia ni. Dalam hati tak nak dengar tu. Kita duk ngomong orang dalam hati. Allah tak nak dengar. Nampak tu? Jadi bagi orang yang beriman dengan sifat sama, dia jaga.
Pertuturan dia jaga. Kemudian bisikan dalam hati pun dia jaga. Itu ciri orang yang beriman dengan sifat sama. Kemudian seterusnya nilai. Banyakkan berdoa untuk mencapai kejayaan hidup. Jadi kita nak berjaya dalam kehidupan kita di dunia ni kena banyak berdoa. Sebagaimana formula yang awak biasa pakai lah. Bukan formula ke apa? Formula duit kan? DUIT, duit. Ya, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Kita ni nak berjaya kena banyak doa. Kemudian usaha. Usaha. Kemudian ikhtiar. Ikhtiar ni maksudnya kita lipat gandakan usaha kita. Sekali kita usaha tak boleh. Target kita markah ni boleh 90. Tapi usaha. Kita boleh 80 je. Kena ikhtiar. Tambah usaha. Kita kena tambah usaha kita. Saya nak capai target tu. Apa tu? Doa, usaha, ikhtiar. Kemudian akhir sekali tawakal. Selepas kita doa dah. Usaha dah. Ikhtiar dah. Maka kita tawakal kepada Allah. Serah kepada Allah. Kita serah kepada Allah Ta'ala lah. Ikut Allah Ta'ala lah nak bagi berapa markah. Selepas kita berusaha. Okey, seterusnya. Dalil nakli. Ni biasanya kalau kita belajar dia akan tanya. Dalil nakli Allah Ta'ala bersifat sama. Apakah dalil nakli? Dalil nakli ni maksudnya dalil apa dia? Kita ada dua. Dalil nakli. Dari Quran. Nakli ni maksud dalil daripada Al-Quran dan juga dalil daripada hadis. Itu disebut sebagai dalil nakli. Dari sudut dalil ni, kita akan belajar dua. Dalil nakli dan dalil akli. Akli maksudnya akal. Kita guna akal fikiran kita. Nampak tak? Jadi dalil nakli Allah Ta'ala bersifat sama. Apa ya dalil tak? Iaitu dalil daripada Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 224. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu samii'un 'aliim. Ini sebahagian lah. Sebahagian daripada ayat 220. Ayat tu dia ambil hak ujung. Nampak tu? Dia ambil hak ujung tu. Wallahu samii'un 'aliim. Dia maksudnya dan Allah Ta'ala dan ingatlah Allah itu sentiasa mendengar. Sami'un. Sami'un tu sentiasa mendengar. Lagi sentiasa mengetahui alim. Ain. Alim. Kena sebut molek tu ain tu. Yang awak sebut a. Wallahu sami'un alim. Ain lah. Alim yang sentiasa mengetahui. Kalau sebut alim, ubah makna. Jadi maksud apa? Kalau alim, maksudnya menyakitkan. Saya sebut molek dah. Bahasa Arab ni dia sensitif. Silap sebut berubah makna. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Ta'ala itu sami'un, amat mendengar, alimun, lagi amat mengetahui. Itu dalil asli. Sahaja. Pendek saja dalil. Wallahu sami'un alim. Kemudian dalil akli. Dalil akli maksudnya kita fikirkan akal fikiran kita. Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ni akal fikiran. Maka kita boleh fikir. Guna logik akal kita boleh fikir. Sebab agama Islam ni, agama yang kita boleh fikir dengan logik dia. Allah Ta'ala bagi kepada kita akal. Allah Ta'ala bagi kepada kita akal fikiran supaya kita berfikir. Bahkan dalam Quran banyak sebut. La'allakum tatafakkarun. Mudah-mudahan kamu berfikir. Kita baca dalam Quran ni banyak. Ayat-ayat yang menyuruh kita supaya kita ni banyak berfikir. Guna akal fikiran kita. Sebab tu lah orang Islam dahulu mereka ni hebat. Islam dahulu ilmu sains, ilmu teologi, ilmu matematik. Semua dikuasai oleh orang Islam zaman dulu. Sebelum jatuhnya kerajaan
Islam Utsmaniyah. Orang ilmu sains dulu dikuasai oleh orang Islam. Apabila kerajaan Islam jatuh, maka ilmu-ilmu ini dibawa ke negara barat. Sehinggalah ke sekarang, ilmu-ilmu sains, teknologi dan sebagainya dikuasai oleh orang barat. Kita pun tak pergi belajar dengan dia. Nampak tu? Jadi kita, generasi awak lah, yang akan mengembalikan kehebatan Islam, kehebatan orang-orang Islam. Kena belajar bersungguh. Nak anggap kepada siapa lagi? Nak anggap kepada awak. Murid 6 pilot. Apa tu? 6 pilot. Seterusnya, dari akal ni, kita akal kita. Jadi dia kata, Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Kita fikir akal kita, nak jadi Tuhan ni, mesti ada sifat sempurna. Kalau tak sempurna, nak jadi Tuhan kan? Nak jadi Tuhan kan? Kalau tidak sempurna, kalau dah dia ni tidak mendengar. Orang nak berdoa kepada dia kan, tidak mendengar. Apa tu? Tu kita fikir akal kita, logik akal kita. Nak jadi Tuhan ni, mestilah bersifat dengan kesempurnaan. Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Oleh itu mustahil bagi Allah bersifat kekurangan seperti tidak boleh mendengar. Jadi sifat tidak boleh mendengar ni adalah sifat lemah. Mustahil bagi Allah Ta'ala ada sifat lemah. Kalau Allah Ta'ala ada sifat lemah, macam mana Allah Ta'ala nak jadi Tuhan? Tu kita fikir akal fikiran kita. Kita boleh fikir. Sebab Allah Ta'ala ni, sifat Allah Ta'ala sempurna. Tak ada sifat cacat, sifat kekurangan pada Allah. Maka mustahil bagi Allah ni bersifat dengan tidak mendengar. Tu. Kemudian seterusnya dia kata bahagian nilai, dia kata mengaku kehebatan dan kesempurnaan Allah. Kita mesti mengaku, kita mesti meyakini, kita mesti beriman bahawa Allah Ta'ala ni maha hebat dan Allah Ta'ala ni maha sempurna. Sebab kita sebut subhanallah, maha suci Allah. Suci daripada apa? Suci daripada kumel. Tak. Suci daripada segala sifat kekurangan. Semua sifat kekurangan tak ada pada Allah. Itu subhanallah, maha suci Allah. Maha suci daripada segala sifat kekurangan. Okey, faham? Subhanallah, maha suci Allah. Okey, kita meyakini Allah bersifat sama. Apabila kita yakin Allah bersifat sama, semestinya ada kesan-kesan dia. Kesan-kesan yang baik. Kita jaga seorang itu akan menjaga pertuturan dan bisikan hati. Orang itu apabila dia yakin bahawa Allah Ta'ala maha mendengar ni, maka dia akan jaga lidah dia. Nak kecek kepada dia akan jaga, dia akan ingat. Bahkan dalam hati dia pun dia jaga. Sebab Allah Ta'ala tilik, Allah dengar apa dalam hati. Nak bisik kepada dalam hati pun dia jaga. Tu orang apabila seseorang itu meyakini bahawa Allah Ta'ala bersifat, mudah aja. Awak boleh faham, mudah. Tak percaya. Violet boleh faham ni, mudah aja. Kemudian yang kedua, sentiasa berdoa memohon pertolongan Allah. Apabila kita yakin Allah Ta'ala ni maha mendengar, maka kita pun sentiasalah berdoa kepada Allah. Tak kira petang, tak kira malam, siang malam kita berdoa. Selepas daripada semaya, kita berdoa. Kita nak belajar pun kita berdoa. Selepas belajar pun kita berdoa. Sebab kita yakin bahawa doa aku ni Allah Ta'ala akan dengar. Allah Ta'ala dengar doa kita ni. Walaupun kita manusia ni berbilion. Kalau kita manusia ni tak boleh dengar berbilion doa. Tapi Allah Ta'ala maha mendengar. Walaupun orang yang berdoa tu serentak. Kita orang yang berdoa serentak. Allah Ta'ala maha mendengar. Kita yakin. Maka kita pun berdoa. Setiap masa berdoa. Nak makan berdoa. Nak masuk tandah berdoa. Keluar tandah pun berdoa. Nak tidur berdoa. Bangun daripada tidur pun berdoa. Sebab apa? Kita yakin bahawa Allah Ta'ala maha mendengar. Apa tu? Tu kesan dia, kita akan banyak berdoa lah. Banyak berdoa memohon pertolongan Allah Ta'ala. Bahkan dalam surah Al-Fatihah kita baca tu. Hari-hari kita baca kan, 17 kali sehari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau Allah kita sembah
beribadat, kami mengabdikan diri. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Kita minta tolong kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Ada sakit. Minta kepada Allah, aku ni sakit ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Tak semestinya doa ni bahasa Melayu ke bahasa Inggeris. Atau apa, tidak semestinya ke bahasa Arab. Ustaz berdoa lah, kita tak reti doa. Tak reti maknanya. Doa ni tidak semestinya dalam bahasa Arab. Bahasa apa pun kita guna Allah Ta'ala ni faham. Allah Ta'ala ni alim, amat mengetahui. Faham. Kita guna bahasa apa pun. Tidak semestinya dalam bahasa Arab. Cuma dalam semaya je wajib bahasa Arab. Dalam semaya wajib bahasa Arab lah. Ustaz kata tak wajib bahasa Arab. Kita pun berdoa kot Melayu dalam semaya. Tak boleh lah. Faham. Di luar, kita nak berdoa kot Melayu boleh juga dalam semaya. Tapi dalam hati. Kalau dalam hati tak apa. Dalam hati. Kita berdoa dalam hati dalam semaya. Semaya masa kita sujud, kita berdoa. Minta apa-apa dalam hati. Kut bahasa Melayu tak apa. Asalkan basic. Jangan kita lafaz dengan lidah kita lah. Tak apa lah. Bahasa Melayu pun. Dalam saya pun boleh doa. Ustaz kata bahasa Melayu. Tapi berdoa dalam hati lah. Kalau kita nak berdoa dengan mulut kita ni, kena bahasa. Tu syarat dia. Okay, seterusnya. Nak habis dah ni. Hari ni tak boleh panjang dah. Menjauhi maksiat lidah. Seperti mengeluarkan perkataan yang kotor dan kesat. Serta mengumpat. Jadi apabila kita yakin bahawa Allah Ta'ala ni maha mendengar, maka kita akan tinggallah segala maksiat yang berkaitan dengan lidah kita. Kita tinggal segala maksiat yang berkaitan dengan lidah kita. Kita nak mengumpat ko, kita nak mencerita ko, kita nak kihamu ko. Kita akan tinggal semua tu. Sebab yakin bahawa Allah Ta'ala ni maha dengar. Apa kita sebut tu, Allah Ta'ala akan dengar. Menjadi maksiat ni dosa lah. Biasa perkataan maksiat ni daripada perkataan asal. Asal maksudnya derhaka. Maksudnya setiap perbuatan yang kita derhaka kepada perintah Allah disebut sebagai maksiat. Kita tak semaya, maksiat. Kita berbohong, maksiat. Kita menipu, maksiat. Kita tidak bayar orang lain lah, bukan kita. Orang lain dia. Orang yang tak bayar zakat. Maksiat. Yang awak kata maksiat, hak tu je. Kat mana? Lelaki perempuan duduk dalam bilik tak nikah. Tu maksiat. Pencegah maksiat lagi. Tak. Maksiat ni umum. Maksudnya segala perbuatan yang melanggar perintah Allah disebut sebagai maksiat. Menjauhi maksiat lidah. Cuma di sini kita tumpu kepada maksiat lidah lah. Sebab kita membincangkan tajuk sama. Iaitu Allah Ta'ala maha mendengar. Apa yang kita sebut dengan lidah kita, Allah Ta'ala dengar. Sama ada kita mengeluarkan perkataan yang kotor. Perkataan yang kotor, kita memakai hamu ko, macam-macam lah. Lebih-lebih lagi sama sekarang ni. Macam-macam kita boleh dengar ni. Jadi bagi orang yang benar-benar beriman dengan sifat sama Allah, maka dia akan jaga perkataan dia. Dia jaga. Nak memakai hamu, hendak kata. Sebab Allah tak dengar tu. Allah tak dengar apa kita kata tu. Nampak? Dan serta mengumpat. Begitu juga mengumpat. Orang panggil waktu pak. Kita duduk, orang lah. Duduk 2-3 orang, duduk kecek hal orang lain. Orang kita kecek hal orang lain, yang dia tu suka. Maka disebut sebagai mengumpat. Dosa peribadi. Dosa Allah Ta'ala dengar. Walaupun orang itu tak dengar, tapi Allah Ta'ala maha mendengar. Jangan ada waktu pak lah kita. Mengumpat ni salah satu dosa besar. Dosa besar tu. Tapi banyak dilakukan oleh manusia. Kalau ada orang yang mengumpat, kita kena keluar daripada majlis tu lah. Barulah kita tidak berkongsi dosa. Ataupun tegur. Dia ada dua cara kita nak elok
di diri kita ni daripada boleh dosa mengopak. Contohnya kita duduk 2-3 orang, ada 2 orang tu duduk mengopak. Kalau kita buat dia buat dengan dia, kita boleh apa ni, boleh dosa juga. Cara supaya tak boleh dosa dua cara. Sama ada kita tegur. Bobolah ngopak weh. Kita tegur dia. Bobolah ngopak weh. Baru kita tak boleh dosa. Ataupun cara yang kedua, kita tinggal. Kedai mengopak, kita tinggal. Baru kita terlepas daripada dosa mengopak. Jadi ada dua cara lah. Sama ada kita tegur ataupun kita tinggalkan majlis tu. Kalau kita duduk sekali, buat dengar gitu. Kita berkongsi dosa lah. Berkongsi dosa. Berkongsi dosa ni bukan dia. Kalau berkongsi pahala, boleh kira. Seterusnya, 14. Hidup diberkati. Hidup kita ni akan diberkati Allah. Orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Orang yang beriman dengan sifat sama Allah Ta'ala. Maka hidup dia diberkati Allah. Kita buat segala yang Allah Ta'ala suruh. Kita tinggal segala yang Allah Ta'ala ayat. Maka hidup kita ni diberkati Allah. Dan hidup diberkati ni jangan kita nampak kaya je. Banyak harta. Hidup berkat tu. Allah Ta'ala suka tu. Tak. Hidup diberkati maksudnya bahagia. Berapa ramai orang yang kaya dari sudut harta tapi tidak bahagia. Harta tidak menjamin kebahagiaan. Nampak tu? Ada orang miskin pun tapi Allah Ta'ala berkati hidup dia. Kemudian dalam bab rezeki ni kita jangan bimbang lah. Rezeki ni kita jangan bimbang. Dengan satu syarat saja. Gaya syarat saja. Jaga semaya. Kalau nak kita ni Allah Ta'ala permulakan rezeki, jaga semaya. Jangan tinggal semaya. Allah Ta'ala akan jaga rezeki kita. Jangan bimbang. Jangan takut. Jangan bimbang. Syarat biasa. Jaga semaya. Sebab dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut, hendaklah kamu semaya, kami yang memberi rezeki kepada kamu. Selepas Allah Ta'ala suruh kita semaya itu, Allah Ta'ala sebut, kami yang memberi rezeki kepada kamu. Sebab dah kalau nak kita ni berkah hidup, jangan tinggal semaya dah. Semaya jangan tinggal. Sibuk setengah, jangan tinggal. Semaya hak wajib. Hanya 5 waktu sahaja. Jangan kita tinggal semaya pagi ni. Barulah hidup kita diberkati, Allah Ta'ala akan jaga rezeki kita. Tak payah bimbang rezeki. Rumusan daripada apa belajar ni. Semuanya ada dalam buku teks belakang ni. Kita mestilah membuktikan keimanan kepada Allah yang Maha mendengar dengan sentiasa menjaga pertuturan dan bisikan hati. Maksudnya kita mesti buktikan bahawa kita ni benar-benar beriman kepada Allah. Cara nak bukti tu dengan cara kita jaga pertuturan kita dan kita jaga bisikan hati kita. Jadi nak orangnya kalau seorang tu dia tak jaga, mulut dia ni jaga duk kata perkataan huduh-huduh saja. Ada tu. Iman dia tu tak sempurna. Orang yang iman dia sempurna, dia akan jaga pertuturan dan bisikan hati. Jadi kita yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku bahawa Allah Ta'ala ni bersifat sama, maka kita kena jaga pertuturan kita, bahkan kena jaga bisikan hati kita. Bisikan hati kita pun kita kena jaga. Tu orang yang benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala lah. Jadi kalau orang tu tak jaga mana, kita tengok dia ni tak jaga mana, Allah cari tu. Boleh cari. Dari sudut keimanan tu, dia tidak sempurna. Apa tu? Kemudian nilai. Ni ada dalam buku teks juga. Kata berhati-hati memilih rakan. Untuk perhatian kita. Dalam bab memilih rakan ni, kita kena berhati-hati. Sebab Rasulullah pun sendiri ada menyebut. Seseorang itu mengikut agama ataupun perangai kawan baik dia. Sebab tu kita pilih rakan-rakan kita, kena pilih rakan-rakan yang baik. Mudah-mudahan sifat-sifat yang baik daripada dia tu boleh kepada kita tu. Nampak? Sebab itulah Rasulullah sendiri pun suruh kita pilih rakan. Sehingga Rasulullah membuat satu ibarat.
Kalau seorang itu berkahwin dengan orang yang jual minyak wangi, minyak atar, minyak wangi, maka sedikit sebanyak wangi-wangian tu akan lekat di tubuh kita. Begitulah sebaliknya kalau kita berkawan dengan orang yang menepa api ni. Oh, itu besi kan, hidup besi tu. Maka bau busuk, karak-karak besi tu sedikit sebanyak akan terkena di baju kita. Begitu jugalah kalau kita memelihara yang tidak baik, maka sedikit sebanyak perbuatan yang tidak baik itu akan kena kepada kita. Sebab itulah berhati-hati memeliharakan. Bahkan dalam Al-Quran Allah sebut bahawa ada manusia di akhirat kelak ni dia menyesal. Menyesalnya aku pilihmu menjadi laki aku. Bahkan dia mengadu kepada Allah Ta'ala, dia ni lah. Laki aku ni lah yang menyebabkan aku ni sesak. Mengalah cara dia. Pertama sekali dia menyesal kahwin itu. Yang kedua dia mengalah rakyat dia pula. Nampak tu? Itu penyesalan di akhirat yang Allah Ta'ala sudah sebut. Yang Allah Ta'ala telah sebut di dunia ni Allah Ta'ala sebut dah. Sebut mana? Dalam Quran. Kalau kita baca Quran, jumpa lah. Penyesalan manusia di hari akhir. Manusia ni pertama dia menyesal, tidak beramal. Dia menyesal, tidak bersedekah. Bahkan orang yang mati dia menyesal. Nak minta Allah Ta'ala supaya dihidupkan. Walaupun saat. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk bersedekah. Itu sebab Quran. Awak boleh baca dalam Quran. Kemudian manusia menyesal memilih rakyat yang tidak baik. Kemudian yang keempat, manusia juga menyesal memilih pemimpin yang tidak baik. Salah pilih pemimpin. Dengan pemimpin itu bawa dia ke jalan yang tidak benar. Itu di antara penyesalan yang Allah Ta'ala rakamkan dia dalam Al-Quran. Walaupun peristiwa ini tidak berlaku lagi, tapi yang berlaku. Nampak tak? Okay, kita pergi pada yang terakhir sekali. Kisah Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus ni, awak boleh baca dalam buku teks. Yang mana Nabi Yunus ni telah diutuskan oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum dia. Di mana? Di Ninawa. Suatu tempat namanya Ninawa. Nabi Yunus dakwah kepada kaum dia. Tapi kaum dia ni tidak mahu beriman. Bahkan menurut dakwah baginda sehinggalah sampai satu peringkat. Nabi Yunus ni berputus asa. Tak cakap awak dah. Tak dengar. Maka Nabi Yunus kata berputus asa. Kemudian kalau kita kat bahasa mudah kat ngaju lah. Kalau kita bahasa mudah. Maka buat kita lah. Kalau ibu kita tu buat kerja tak bahasa Aisyah tak bahasa. Tiba-tiba kita tarik muka. Malah. Buat dok. Sampai satu masa ibu kita ngaju. Kena pujuk lah. Kena pujuk. Begitu juga Nabi Yunus ni sampai satu peringkat Nabi Yunus berputus asa mengaju. Bahkan dia sebut dia tinggalkan kaum dia. Sebelum dia tinggal tu sebut bahawa mereka ni akan dikenakan hukuman yang setimpal di atas kegilaan keangkuhan mereka. Maka Nabi Yunus pun keluar dah. Tinggalkan kaum dia. Dan kaum dia ni duduk tak lama tengok alam semesta ni gelap gelita, kemudian bertiup angin yang kuat, kecil, berlaku ribut. Maka itulah penduduk Ninawa ni mula menyadari kesilapan mereka kerana menolak Nabi Yunus alaihissalam. Maka mereka bersegera bertaubat dan memohon ampun atas kedurhakaan mereka sambil menangis dan merayu kepada Allah. Barulah mereka nyesal, baru rasa takut. Tengok angin kecil, kemudian gelak-gelemak. Si hari ni jadi macam malam. Gelak-gelemak. Tengok angin kecil. Barulah mereka ni takut menyesal kerana tolak dakwah Nabi Yunus AS. Akhir sekali mereka bertaubat, menangis kepada Allah Ta'ala dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala yang bersih sama mendengar dan menerima taubat penduduk Ninawa. Lalu keadaan menjadi tenang.
Akhir sekali penduduk Ninawa ni bertaubat kepada Allah Ta'ala, beriman dengan Nabi Yunus AS. Penduduk Ninawa sangat bersyukur kerana Allah telah memakbulkan doa mereka. Allah Ta'ala ni menerima taubat mereka. Allah Ta'ala mendengar segala doa mereka. Lepas tu lah barulah mereka ni pergi cari Nabi Yunus. Pergi cari semula Nabi Yunus. Itu satu kisah yang dibawa di dalam buku teks awak ni. Awak boleh baca. Itu sebahagian daripada kisah Nabi Yunus. Dia banyak lagi kisah tu. Kisah awak pandai tu. Dia orang mari sebahagian sahaja. Awak boleh baca diri dalam buku teks. Kemudian satunya jika ada apa-apa persoalan, boleh tanyalah. Ada persoalan ke? Ke pahal lah ke? Sudah tu. Ada tak pahal? Tak ada. Tak ada. Allah tak ada. Pahal lah ke? Oh, bisa-bisa belakang ni. Kemudian tugas lepas ni Ustaz akan bagi link dah. Link untuk awak buat sedikit latihan lah. Latihan mudah ya. Google Ustaz akan bagi dalam WhatsApp nanti. Kemudian satu lagi jangan lupa tu. Siapa dia yang masuk kelas hari ni sila tulis nama di bahagian chatting tu. Bahagian chat. Tulis nama situ. Ustaz akan chat situ lah. Sebab kalau tak nak chat melalui email ni, awak guna email macam-macam. Kadang-kadang awak guna email ayah awak. Kadang-kadang awak guna email ibu awak. Jadi tulis situ dah. Ustaz akan kehadiran berdasarkan apa yang awak tulis di bahagian chatting tu. Tak ada bahagian chatting ni. Kada tak tahu. Ustaz rasa sebahagian tu lebih expert Ustaz lagi. Sebab Google Meet ni. Mana Ais? Tak ada bunyi hari ni Ais. Expert ada. Bahagian ni expert lah kau ni. So, kalau ada masalah ke apa, boleh WhatsApp Ustaz lah. Tanya. Tak ada masalah. Zaman sekarang ni kita guna teknologi yang ada dah. Kita guna WhatsApp, kita guna Google Meet. Ada setengah sekolah tu guna FB. Setengah sekolah tu je guna FB Live. Ada juga. Macam-macam kan sekarang ni. Ada setengah tu guna Zoom. Zoom. Ada juga. Kemudian setengah tu guna Google Classroom. Awak masuk dah ni Google Classroom kelas awak. Setengah cikgu guna Google Classroom. Juga. Itu atas. Kenapa pendekatan yang digunakan oleh guru masing-masing lah. Apa yang digunakan oleh guru masing-masing. Ikut apa yang guru awak gunalah. Begitu juga Ustaz. Ada masa Ustaz akan guna Google Meet. Macam minggu lepas Ustaz buat video. Ustaz buat video. Kita tengok keadaan lah. Kita tengok keadaan. Jadi jangan lupa tugas awak lepas ni buat sedikit latihan. Kemudian untuk buku tulis tu Ustaz nak awak tulis lah sikit. Dalam buku tulis tu, buku tulis boleh dah kan? Awak tulis pertamanya kepada dia. Pengertian sama. Buku tulis pai mana? Buku pai tu. Buku tulis tu ada dua kan? Kok warna ke apa kalau tak buku pai? Pink ke? Warna pink. Ada ke? Foto itu balik. Tulis kod belakang dah. Start daripada belakang. Tulis. Pertamanya awak tulis takrif saat. Kemudian awak tulis dalil nakli dan dalil akli. Kesan tu awak baca sendiri. Kita yang Google tak? Kesan sifat sama tu awak baca sendiri lah. Awak tulisnya pengertian, dalil nakli dan dalil akli sahaja. 3 tu je. Kemudian buat sedikit latihan di link yang Ustaz akan bagi WhatsApp nanti dah. Okey. Ada pesanan dah. Dekat pukul 10 ni awak ada bahagian kaunseling kan? Pakat masuklah bahagian kaunseling tu. Sama mana satu? link dia akan sebentar lagi dah. Link dia akan bagi sebentar lagi bahagian kaunseling tu.
Okey, boleh? Boleh. Okey, boleh. Jadi, sembilan roti kita itulah yang Ustaz boleh bagikan pada pagi. Jadi, jangan lupa dah tulis nama di sekitar untuk kehadiran awak. Ustaz Tengok sudahi, bukan. Ustaz sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Selamat bertanya. Assalamualaikum. Bye. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bye. Okey. Awak boleh tinggal kelas lah. Ustaz duduk dari ni lagi, Ustaz nak ambil karir. Okay.